Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulakan majlis ilmu kita dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah alaina futuhal arifin bikmatik wa anshur alaina birahmatik wa zakirna ma nasina wa 'allimna ma jahilna ya zal jalali wal ikram. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'. Yang dimuliakan tuan-tuan imam, tuan-tuan Bilal, tuan-tuan Siak, pengurusi dan ahli jawatankuasa surau, hadirin, hadirat, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Pertama-tamanya marilah kita sama-sama merafakkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia, taufik dan inayahnya kita pada malam ni sama-sama dapat berkumpul di surau. Kita dapat menunaikan solat maghrib secara berjamaah dan alhamdulillah kita dapat duduk dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan keberadaan kita dalam majlis ilmu ini Allah Subhanahu wa taala akan mencatatnya sebagai amal-amal soleh. Yang mana amal-amal soleh ini yang akan menemani kita ketika mana kita dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, tuan-tuan sidang jamaah yang dirahmati Allah sekalian, insya-Allah pada malam ini kita akan menyambung pengajian kita berkenaan dengan miras ataupun faraid ataupun ilmu pusaka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yusikumullahu fi auladikum lizzakari mislu hazzil unsayain. Fa in kunna nisaan fawqa isnatain falahunna sulusa ma tarak wa in kana wahidan falahan nisf wa li abawayhi likulli wahidin minhuma sudus mimma taraka in kana lahu walada fa in lam yakul lahu waladu wa warisahu abawahu fali ummihi sulus fa in kana lahu ikhwatun fali ummihi sudus min ba'di wasiyati yusi biha aw dain aba'ukum wa abna'ukum la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a faridatan minallah innallaha kana aliman hakima. Baik, tuan-tuan, insyaallah malam ni kita akan menyambung iaitu waris dalam golongan ashabul furud. Waris-waris yang mana bahagian mereka ini telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran. Yang mana golongan ini tuan-tuan dia ada 12 orang. Jadi malam ni kita akan melihat yang ke-9 insya-Allah. Iaitu saudara perempuan seibu sebapa. Sebelum ni kita dah melihat waris-waris yang terhampir, waris dari segi waris usul ni, waris usul ni siapa tuan-tuan? Asal kita lah,
ayah kita, ibu kita, datuk kita, nenek kita, yang tu disebut sebagai waris usul asal kita lah, punca kita. Okey. Kemudian kita dah melihat waris belah furuk kita, cabang. Furuk ni cabang kita. Cabang kita siapa? Anak kita lah. Anak kita, cucu kita. Okey. Baik, malam ni kita lihat waris belah sisi pula. Sisi kanan, sisi kiri. Siapa dia? Jadi yang kesembilan ni disebut sebagai saudara perempuan seibu sebapa. Dalam bahasa mudahnya tuan-tuan, adik-beradik perempuan kandung kita. Adik-beradik perempuan kandung kita. Sama ada sama ada bergelar adik ataupun kakak lah. Itu yang disebut sebagai saudara perempuan seibu sebapa. Yang satu ibu, satu bapa dengan kita lah. Jadi yang mati siapa? Yang mati adik-beradik dia. Contoh kalau saya meninggal dunia tuan-tuan, contohnya, jadi adik-beradik kandung saya ni dia ada hak. Ada hak untuk mendapat harta yang saya tinggalkan. Tapi hak mereka itu bergantung kepada ada ke tidak mereka yang menghalang mereka. Ada tak golongan yang menghalang mereka? Asalnya mereka dapat, tapi nanti kita lihat ada tidak golongan ataupun waris yang menghalang mereka daripada mendapat harta kita lah. Okey, baik. Jadi saudara perempuan seibu sebapa ni ataupun saudara perempuan kandung kita ni tuan-tuan, dia duduk dalam 5 keadaan. Pertama, dia akan dapat 1/2, separuh daripada harta kita jika kita mati, yang mana dia ni seorang saja. Dia seorang. Dengan syarat apa tuan-tuan? Dengan syarat, contoh mudah tuan-tuan, apabila saya meninggal dunia, saya meninggalkan isteri seorang, saya meninggalkan adik perempuan seorang. Itu je. Sebab kalau saya meninggalkan anak lelaki, dia tak dapat. Dia boleh dapat macam mana? Kalau dia seorang je. Maksudnya, saya mati, saya ada isteri seorang, saya ada adik perempuan seorang ataupun kakak perempuan seorang. Maka waktu itu isteri saya dapat apa tuan-tuan? 1/4. Sebab apa 1/4? Sebab saya yang mati ni tak ada anak. Jadi isteri saya dapat 1/4 lah. Jadi adik perempuan saya ni dapat 1/2. Dia lagi banyak daripada isteri saya. Sebab dia seorang lah. Lepas tu bakinya, ada baki ke tak? Tetap ada baki lah. Baki tu kita lihat lah, sama ada dia pergi Baitul Mal ataupun kalau ada dia saudara lain lah, ataupun ada waris lain. Kalau waris lain tak ada, contohnya cuma 2 tu saja. Jadi bakinya tu nanti pasti akan pergi pada Baitul Mal. Sebab 1/4 campur dengan 1/2, dia tak akan dapat 1. Dia akan ada lebihan lah. Itu yang dinamakan baki ataupun asobah. Okey, baik. Itu kalau dia seorang. Andai kata kalau dia 2 orang. Andai kata dia 2 orang. Maka apabila dia 2 orang ataupun 3 orang ataupun lebih. Maksudnya apabila saya mati, saya meninggalkan isteri, contoh seorang, lepas tu saya meninggalkan adik-beradik perempuan 3 orang, 4 orang. Maka mereka ni akan dapat 2/3. Kalau contoh 2 orang, 2/3. Bukannya seorang 2/3 tak. 2/3 tu berkongsi dengan berapa bilangannya? 2 orang, 3 orang. Dia akan dapat 2/3 lah. Jadi isteri tetap dapat 1/4 sebab tak ada anak. Okey, baik. Kemudian dia akan duduk dalam kategori asobah. Asobah ni dia akan duduk, asobah ni maksudnya dia akan berkongsi baki lah. Dalam keadaan macam mana? Saya ambil contoh mudah. Saya meninggal dunia. Okey. Saya meninggal dunia, saya meninggalkan seorang isteri,
saya tak ada anak. Kemudian saya ada adik-beradik. Ada adik-beradik perempuan dan ada adik-beradik lelaki. Ada adik-beradik perempuan, saya ada meninggalkan adik-beradik perempuan dan juga adik-beradik lelaki yang seibu sebapa. Maka yang perempuan tadi tu dengan yang lelaki, dia akan duduk dalam kategori asabah. Disebut sebagai asabah bil ghairi. Ini sama seperti kedudukan apabila kita meninggal dunia, tuan-tuan, kita ada anak lelaki, kita ada anak perempuan. Macam mana boleh jadi macam tu? Sebab anak lelaki, tuan-tuan, dalam Quran dia tak sebut berapa dia dapat. Kita ni lah contoh, kita yang lelaki kat sini kan. Contoh ayah kita meninggal dunia. Kita anak lelaki. Ada tak dalam Quran sebut anak lelaki dapat 1/2, anak lelaki dapat 1/3, anak lelaki dapat 1/4? Tak ada. Tapi anak perempuan ada. Anak perempuan dia boleh dapat berapa? Dalam Quran sebut dia boleh dapat 1/2. Dalam Quran dia sebut boleh dapat, anak perempuan boleh dapat 2/3. Anak lelaki tak dapat. Bukan tak dapat, anak lelaki tak ada, tak disebut. Sebab tu anak lelaki ni dia duduk dalam kategori asabah. Asabah ni apa? Mereka yang berhak mendapat baki. Maksudnya kita ni laki-laki ni, tuan-tuan, kalau kita duduk dalam kategori anak ni, kita hanya akan dapat baki daripada harta yang telah dihabiskan oleh golongan yang 12 orang ni. Kita lelaki ni lah. Sebab bahagian kita tak disebut. Kalau anak perempuan dia terang-terang sebut. Dah ada kan. Kita ni tak tahu. Jadi baki tu terpulang lah. Berapa baginya? Banyak, alhamdulillah. Sikit pun alhamdulillah. Itu namanya baki. Okey, baik. Jadi apabila adik-beradik perempuan kita ni, tuan-tuan, macam saya meninggal dunia, saya ada adik-beradik, lelaki pun ada lagi, perempuan pun ada. Jadi pada waktu itu, yang adik-beradik perempuan saya tu, kalau andai kata dia seorang, yang dia asalnya boleh dapat 1/2, ataupun adik-beradik perempuan saya yang 2 orang, asalnya boleh dapat 2/3, tetapi kerana saya juga meninggalkan adik-beradik lelaki, maka adik-beradik perempuan saya dengan adik-beradik lelaki saya bergabung dia dalam kategori asabah. Macam mana pembahagiannya? 2:1. Dia sama sebiji seperti anak lelaki dengan anak perempuan apabila duduk bergabunglah. 2:1. Contoh kalau anak lelaki seorang, adik-beradik lelaki seorang, adik-beradik perempuan seorang. Jadi kalau harta yang kalau contohnya harta baki yang mereka dapat tu tanah 1 ekar. Contohlah 1 ekar tu dipecah 3, laki dapat 2, perempuan dapat 1. Dia macam itulah 2:1. Itu hukum faraid. Kalau hari ini ramai di kalangan kita, kalau adik-beradik ni biasa bagi pembahagian cara mana? Cara muafakat. Tak ada masalah. Muafakat tak ada masalah. Silakan. Sebab dasar kepada muafakat apa, tuan-tuan? Dasar pada pembahagian muafakat apa dia? Walaupun kita tak sampai lagi lah. Dasar pada pembahagian muafakat, di kalangan waris semua kena setuju. Apabila di kalangan waris tu ada di bawah umur, yang di bawah umur tu tak boleh ikut muafakat. Yang di bawah umur tu tetap ikut faraid. Contoh, ayah kita meninggal dunia. Kita ada adik-beradik 10 orang. Dalam 10 orang tu ada 2 bawah umur lagi. Kalau kita kat Malaysia ni bawah umur 18 tahun lah contohnya. Di kategori bawah umur 18 tahun. Sebab di Malaysia ni 18 tahun tidak boleh memiliki harta. Maksudnya kalau kita contoh umur 15 tahun beli motor, boleh tak nama dia masuk dalam geran? Tak boleh. Dia dapat harta dapat tanah contoh kan, contoh, boleh tak namanya masuk dalam geran? Tak boleh. Sebab dia di bawah umur lagi lah. Okey, baik, berbalik kepada pembahagian muafakat tadi. Kalau ada di kalangan waris tadi tu semua nak muafakat, 8 orang nak muafakat, tapi 2 orang bawah umur.
yang dua orang ni tak boleh join muafakat. Dia kena dapat faraid. Sebab apa? Sebab bawah umurnya dia tidak ada kuasa untuk memberikan persetujuan. Dia tak ada taklif kekuasaan untuk memberikan persetujuan yang mana dia boleh, maksudnya dalam pembahagian harta tu dia ikut muafakat tak boleh. Jadi macam mana caranya tuan-tuan? Caranya yang dua orang ni bahagikan dulu ikut faraid, lepas tu baginya baru dibuat secara muafakat. Ini yang banyak berlaku lah. Bukannya walaupun muafakat tu yang bawah umur tetap ikut sama rata, tak, lain. Sebab kadang-kadang muafakat ni dia dalam beberapa bentuk, boleh dalam sama rata, ada kadang-kadang ada yang menolak, kadang-kadang ada yang dapat lebih, ada yang dapat kurang. Sebab semuanya berdasarkan kepada persetujuan. Jadi macam inilah, maksudnya ketika mana dia mewarisi bersama saudara lelaki yang seibu sebapa, adik-beradik kepada si mati tapi lelaki, maka pada waktu itu saudara perempuan seibu sebapa ni dia akan duduk dalam kategori asabah, menerima baki sahaja. Baki bersama adik-beradik yang lelaki tadi. Itu kedudukan dia. Okey, baik. Kemudian tuan-tuan, kategori seterusnya asabah ma'al ghairi. Di mana ketika mana dia akan mendapat baki. Saudara perempuan kita ni dia akan dapat baki harta kita ketika mana ketika saya meninggal dunia tuan-tuan, saya meninggalkan anak perempuan. Tak ada anak lelaki. Contoh ginilah. Kita beri contoh mudah sikit. Saya meninggal dunia. Saya ada isteri, meninggalkan seorang isteri, meninggalkan anak perempuan. Tak kiralah satu ke, dua ke. Okey, lepas tu meninggalkan saudara perempuan kandung, seibu sebapa. Okey, baik. Isteri saya dapat apa? Dapat 1/8. Sebab apa? Sebab saya mati ni ada anak perempuan. Tadi tak ada anak, dapat 1/4 kan. Sekarang ni dia ada anak perempuan, saya ada anak perempuan, maka isteri saya akan dapat 1/8. Kemudian anak perempuan saya, contoh yang seorang lah, kalau seorang dia akan dapat 1/2. Kalau dia dua orang, dapat 2/3. Okey, baik. Jadi yang tinggal tadi tu, saudara perempuan kandung saya, dapat tak? Dapat. Dia hanya akan dapat baki. Kalau dari kiraan tuan-tuan, 1/8, contoh anak perempuan saya seorang, 1/8, 1/2. Jadi bakinya dia akan dapat 1 bahagian je lah. Jadi dia tetap dapat. Macam mana adik-beradik saya yang perempuan ni boleh dapat? Yang menarik dia dapat anak perempuan, maksudnya anak buah dia lah. Sebab tu dia layak dapat. Okey, boleh faham? Tapi dia akan terhalang. Adik-beradik kita ni akan terhalang daripada mendapat harta pusaka kita. Bila masanya? Bila kita mati ni tuan-tuan, ayah kita hidup lagi. Ayah kita hidup lagi, maka mereka tak dapat. Yang kedua, apabila kita mati tuan-tuan, kita ada anak lelaki. Jadi adik-beradik kita, yang lelaki ke yang perempuan, minta maaf, duduk tepi dulu. Dia tak akan dapat. Sebab ada yang menghalang. Disebut sebagai al-hajbu hirman. Menghalang sebab ada waris yang lebih hampir. Itu situasinya lah. Okey, maksudnya walaupun asalnya mereka dalam kategori waris, mereka layak dapat, tetapi kelayakan mereka itu bergantung kepada ada ke tidak waris yang lebih hampir, waris yang menghalang mereka daripada dapat. Sebab penghalang ni tuan-tuan, dia ada dua jenis. Ada yang menghalang, dia dapat, cuma dikurangkan bahagiannya. Contoh isteri, asal isteri boleh dapat apa? 1/4. Tapi ada kalanya isteri dapat 1/8. 1/4 dengan 1/8 besar mana? 1/4 lah. Kenapa dihalang isteri daripada dapat 1/4? Kerana si mati tu ada anak.
si mati ada anak. Bukan isteri ada anak. Mungkin isteri itu ada anak dengan suami lain. Contoh kan. Tapi sebab si mati itu ada anak, maka isteri dapat 1/8, bukan 1/4. Sebab asalnya 1/4. Sama juga seorang ibu. Seorang ibu, kita mati, kita ada ibu. Ibu hidup lagi. Jadi ibu asalnya boleh dapat berapa? 1/3. Besarlah 1/3 ni, kan? Tapi sebabkan kita contoh saya mati tuan-tuan, ibu hidup lagi, lepas tu apa? Anak kita ada. Anak kita ada. Jadi ibu daripada 1/3 dia akan dapat 1/6. Turun 1/6. Ataupun apabila saya mati, saya meninggalkan adik-beradik, saudara kandung, lelaki ke perempuan, automatik ibu dapat 1/6. Dia tak akan dapat 1/3. Itu al-hajbu nuqsan, dikurangkan. Dapat tidak dapat tapi kurang bahagian dia. Tu dia punya ni lah, halangan-halangan. Okey, baik. Kemudian dia didinding oleh anak lelaki. Maksudnya apabila ada anak lelaki, maka adik-beradik, pakcik, makcik, minta maaf lah, pakcik, makcik, pakcik, makcik duduk luar dulu sana. Nanti dah selesai, kita panggil lah belanja makan sikit. Contoh gitu je lah. Memang dia tak dapat tuan-tuan. Okay. Dengan syarat ada yang menghalang. Okay. Baik. Itu kedudukan saudara perempuan seibu sebapa ataupun saudara perempuan kandung. Istilah kita kalau nak ringkas, adik-beradik perempuan kandung lah. Sama ada yang adik ataupun kakak lah. Okey. Baik. Seterusnya, waris yang ke-10, saudara perempuan sebapa. Saudara perempuan sebapa. Tadi seibu sebapa kandung, yang ni satu bapa lah. Mereka juga dalam kedudukan dia akan dapat 1/2 kalau dia seorang. Dia akan dapat 2/3 kalau dia lebih daripada seorang, 2 orang, 3 orang dan seterusnya. Dan dia yang ketiga, dia akan dapat 1/6. Bila dia akan dapat 1/6? Jika dia seorang ataupun lebih ketika mewarisi bersama satu orang saudara perempuan seibu sebapa. Maksudnya tuan-tuan, dalam adik-beradik ni ada adik-beradik kandung dan ada adik-beradik sebapa. Maka adik-beradik kandung dia tetaplah dapat bahagian dia. Dia akan dapat bahagiannya. Kalau contoh saya meninggal dunia tuan-tuan, saya ada adik-beradik kandung perempuan seorang. Seorang dia akan dapat 1/2, 2 orang dia akan dapat 2/3. Tetapi saya ada seorang lagi adik-beradik sebapa, perempuan sebapa. Maka pada waktu itu dia akan dapat 1/6. Dia akan dapat 1/6. 1/6 dia akan mencukupkan ni lah dia punya bahagiannya. Maksudnya satu orang atau lebih ketika mewarisi seorang bersama satu orang saudara perempuan yang seibu sebapa. Maksudnya kalau dalam keadaan macam tu dia akan mencukupkan 2/3. Maksudnya bahagian dia dikurangkan lah tuan-tuan. Daripada 1/2, 2/3 dia akan pergi kepada 1/6. Kerana apa? Kerana ada waris lain yang menghalang dia, mengurangkan dia punya bahagiannya. Okey. Dan dia akan menjadi siapa? Dia akan menjadi asobah ketika mana dia bersama dengan adik-beradik lelaki sebapa. Dan dia juga akan menjadi asobah bila pada waktu itu dia bersama dengan anak perempuan si mati. Contoh saya meninggal dunia, saya ada anak perempuan dan saya ada adik-beradik perempuan kandung, adik-beradik perempuan sebapa. Maka pada waktu itu anak saya 1/2 dia akan dapat 1/2 seorang, adik-beradik perempuan sebapa dia akan jadi asobah, mendapat bakinya lah.
Kalau hanya dua orang tu je, dia bakinya berapa? 1/2 jugalah. Tapi kalau waktu tu saya meninggalkan isteri saya akan dapat 1/8, anak perempuan saya yang seorang akan dapat 1/2, maka bakinya akan dapat adik-beradik perempuan sebapa. Itu situasinya lah dia ni. Okey. Baik. Dan yang terakhir tuan-tuan, muka surah waris yang ke-11 dan waris yang ke-12. Waris yang ke-11, waris yang ke-12, siapa dia tuan-tuan? Saudara perempuan dan saudara lelaki seibu. Digabungkan sekali. Saudara perempuan dan saudara lelaki seibu. Maksudnya adik-beradik perempuan kita yang seibu. Adik-beradik lelaki kita yang seibu. Mereka juga ada bahagiannya. Mereka juga ada bahagian dia lah. Mereka juga ada bahagiannya, yang mana dia akan dapat 1/6. Kalau dia seorang, dia akan dapat 1/3. Jika dia kalau mereka 2 orang ataupun lebih, sama ada lelaki ataupun perempuan, gabungan di antara kedua-duanya. Dan mereka akan terhalang di dinding oleh anak, sama ada anak lelaki ataupun anak perempuan, sama ada dihalang oleh datuk ataupun bapa seterusnya ke bawah. Ini antara waris-waris ashabul furud. Okey, baik tuan-tuan. Jadi tuan-tuan tak payah nak pening-pening kepala sangat, nak menghafal. Sebab kalau benda macam ni mudahnya apa tuan-tuan? Sebab kita di Malaysia hari ni, kalau tuan-tuan ada masalah nak sahkan waris, kena pergi mana? Kena pergi mana? Kalau nak sahkan waris, adakah dia ni waris kita? Dia ni pakcik kita ni, tapi betul ke dia waris kita? Tuan-tuan kena pergi mahkamah syariah. Mohon sijil faraid. Kalau tuan-tuan confuse lah. Tapi kalau waris tuan-tuan, contoh kalau A meninggal dunia, yang ada anak laki, ada anak perempuan, tu tak payah pergi mahkamah syariah lah tuan-tuan. Dah clear dah benda tu. Yang jadi masalah apabila A meninggal dunia, anak pun tak ada, isterinya pun dah tak ada ataupun dah bercerai ke apa tuan-tuan, nak cari warisnya, tu yang susah tu. Waktu tu semua ngaku waris. Waktu tu semua ngaku waris. Dulu aku yang macam-macam lah. Jadi kalau nak mengaku waris ni tuan-tuan, nak kena pergi mahkamah lah. Sebab nak mahkamah tu nanti dia akan siasat lah. Dia kena kemukakan dokumen. Okey. Contoh kau ngaku kau anak saudara dia. Apa dokumen yang membuktikan? Nanti mahkamah akan siasat. Kalau cakap mulut je tuan-tuan, tak guna. Dia ada pertikaian macam tu, mahkamah yang akan tentukan. Barulah nanti mahkamah akan mengeluarkan sijil faraid. Tapi ingat tuan-tuan, sijil faraid tadi itu dia hanya sebagai pengesahan si mati, inilah dia warisnya. Nak pindahkan harta si mati kepada waris-waris ini pergi mana? Cukup ke kat mahkamah syariah? Tak cukup. Tuan-tuan kena buat proses bicara pusaka, permohonan perbicaraan pusaka. Sama ada tuan-tuan pergi Amanah Raya ataupun tuan-tuan pergi JKPTG, Jabatan Ketua Pengarah Tanah dan Galian. Itu bahagian pembahagian pusaka, ataupun tuan-tuan pergi dekat Mahkamah Tinggi Sivil. Itu saja di Malaysia ni 3 institusi yang ada kuasa. Ada kuasa, dia berhak, dia ada kuasa mengeluarkan satu perintah yang dinamakan Perintah Pembahagian Pusaka. Dengan surat ini tuan-tuan, dengan perintah ni, kalau si mati meninggalkan tanah, ada salinannya, bawa ke pejabat tanah. Barulah pejabat tanah akan tukar hak milik berdasarkan perintah. Selagi tuan-tuan tak ada perintah ni, sembang kedai kopi je lah. Wow. Ni bapak aku dah mati ni. Ni tanah bapak aku. Sepatutnya aku dapat. Tanya balik, dah mohon ke belum?
belum mohon, tak ada apa-apa. Itulah, itu prosesnya. Jadi hari ini yang ramainya apa tuan-tuan? Tak mohon. Tak mohon, tak boleh nak tukar nama. Itu je lah. Okey, boleh faham tuan-tuan? Itu prosesnya. Jadi, okey, prosesnya berapa lama? Untuk amanah raya insya-Allah tak lama. Dia bergantung kepada SOP-nya lah. Kalau sebab amanah raya ni dia hanya melibatkan apa tuan-tuan? Harta alih. Tahu harta alih? Maksudnya harta yang boleh dialih-alihkan. Contoh apa? Duit lah. Duit, saham, dengan syarat harta alih itu tidak lebih 600,000. Tidak lebih 600,000. Itu pergi amanah raya. Lebih je pergi mahkamah tinggi. Itu prosesnya 4 ke 6 bulan selesailah. Biasanya 3 bulan pun boleh. Yang penting dokumen lah. Dokumen lengkap semua, tak ada masalah. Dia cepatlah. Sebab amanah raya, dia sendiri yang boleh keluarkan perintah. Kita mohon kat sana, kita ada borang isi, nanti dia akan panggil lah. Yang tu 3-4 bulan insya-Allah selesai amanah raya. Itu dia ada SOP dia sendirilah. Okey, tapi kalau yang JKPTG, Jabatan Ketua Pengarah dan Galian, kalau sebelum Covid tuan-tuan, 5 bulan setengah selesai. Selesai itu maksudnya dapat perintah, dah boleh bawa pergi pejabat, tanah untuk tukar nama, pergi mana-mana nak keluarkan harta, tukar hak milik. Itu 5 bulan setengah selesai. Tapi sekarang zaman Covid itu jangan cerita. Selepas Covid ni tuan-tuan, tuan-tuan daftar hari ni, biasanya pegawai yang di kaunter, pegawai yang mengambil pendaftaran dia kata apa? Encik tunggu ya, insya-Allah dalam 4 bulan ke 6 bulan kami akan hubungi. 4 bulan ke 6 bulan kami akan hubungi. Sebab apa tuan-tuan? Sebab kesnya terlampau banyak. Yang tertangguh zaman Covid tu terlampau banyak. Tertangguh sebelumnya lagi banyak. Jadi bertimbun-timbun. Pegawainya pun tak ramai. Sebab dia ada, kalau tak silap saya, dia ada wilayah barat. Kalau wilayah Selangor Barat ni, orang Banting pun bicara kat sini, kat Kelang juga. Orang-orang Shah Alam pun bicara dekat Kelang juga. Macam itulah. Kalau orang Hulu Selangor, dia akan bicaranya kat mana tuan-tuan? Kat Gombak. Orang Gombak bicara kat Gombak. Di daerah Hulu Selangor, pejabatnya bergabung dekat Gombak. Macam itulah. 2-3 daerah, pejabatnya satu. Jadi memang yang terbaru, sebab saya ada hantar permohonan, dia kata encik tunggu 4 ke 6 bulan baru kami akan hubungi untuk bicara. Jadi lamalah. Sabarlah. Tapi kalau tuan-tuan tak mohon, lagilah lama. Jadi kena mohon dululah. Mohon, maksudnya apabila permohonan tu kita dah hantar, kita tunggu je, standby. Standby untuk dipanggil bicara pada bila-bila masalah insya-Allah. Kadang-kadang kalau kes tu dah kurang, mungkin dia boleh cepat. Di Selangor ni memang lambat sikit lah tuan-tuan sebab kesnya padat. Tapi mungkin di negeri-negeri lain dia boleh laju lah. Tak ada masalah. Okey. Lebih daripada 600,000 pergi mahkamah tinggi lah. Mahkamah tinggi. Jadi sebelum tu kurang-kurangkan lah kalau nak cepat. Ataupun habiskan dulu sebelum meninggal dunia. Contoh. Okey, kosnya. Okey, baik. Untuk amanah raya, tuan-tuan pergi direct saja. Saya nasihatkan, untuk urusan amanah raya, tuan-tuan pergi direct, jangan melalui broker. Sebab ada broker. Ada orang ambil kesempatan. Macam di kampung saya tu ada seorang tu tuan-tuan, urusannya ke amanah raya. Saya kata kenapa tak pergi lagi? Ada sipulan tu kata nanti dia akan bawa. Sipulan siapa? Dia sebutlah namanya sipulan. Itulah, tapi itulah saya pun confuse juga sebab dia minta 10,000. Saya kata jangan cakap. Sebab nama orang tu kamu dah beritahu, saya kenal orang tu. Tu penipu. Buat apa 10,000? Buang duit je. Sedangkan tuan-tuan bawa Grab,
telefon Grab, pergi hantar kat Amanah Raya. Kat Amanah Raya kat mana tuan-tuan? Dekat Shah Alam. Kat Selangor satu je tempat dia, Shah Alam je. Pergi sana tuan-tuan, ambil borang, minta penerangan, balik isi. Isi apa dokumen yang diperlukan, lepas isi komplit semua, hantar semula. Itu je. Tunggu panggilan, bicara. Dekat Amanah Raya dia bukan bicara macam dekat mahkamah tuan-tuan. Dia dekat office, dia siasatlah. Dokumen lengkap. Lengkap semua, dia akan keluarkan perintah. Itu je. Itu Amanah Raya. Jadi jangan melalui orang tengah tuan-tuan. Kalau dia minta cas sampai 10,000, 15,000, itu confirm kena tipu. Sebab Amanah Raya direct. Okey, baik. Kalau JKPTG ni tuan-tuan, dia tuan-tuan boleh lantik peguam, tak ada masalah. Sebab amanah di JKPTG ni memang dibenarkan lantik peguam. Cuma peguam ni, kat sini ada peguam ke? Ada. Saya tak boleh cakap, nanti potong cari makan peguam. Dia peguam ni, dia casnya biasanya dia berdasarkan kepada nilai harta. Kalau nilai harta tu berapa tuan-tuan? Nilai harta tu contohnya 1 juta, dia akan cas 2%. 2% daripada 1 juta. Berapa? Tak, 2%. 2% daripada 1 juta. Itu lawyer kampung. Tapi kalau tuan-tuan ambil lawyer yang popular, yang Datuk Syafi'i contohlah kan, ambil lawyer ni, itu charge-nya tinggi lagi lah. Tapi kalau tuan-tuan kenal lawyer yang biasa, biasanya dia akan charge 2% daripada nilai harta lah. Itu fee peguam. Tapi fee kepada JKPTG, dia hanya melibatkan fee bayaran perintah. Bayaran perintah tu pun berdasarkan kepada nilai harta. Contoh, saya dulu ada kawan, dia baru selesai, dia punya harta tak banyak, tanah 3 ekar tu tuan-tuan, dinilaikan oleh pejabat penilaian, nilainya 750,000. 750,000. Dia kena bayar fee dengan JKPTG lebih kurang dalam 2,500 saja. Itu bayar kepada JKPTG, fee perintah. Fee perintah bawah JKPTG tuan-tuan tak dikenakan lembaga hasil. Maksudnya selepas tuan-tuan dapat perintah tu, tuan-tuan pergi pejabat tanah, tuan-tuan tukar hak milik pejabat tanah, submit dokumen, pejabat tanah cuma dia charge 200 ke 300, itu je. Tapi lembaga hasil dia tak kacau sebab ia adalah perintah pusaka. Perintah pusaka, pindah milik berdasarkan perintah pusaka. Lembaga hasil setakat ini dia tak kenakan duty stamp. Tapi kalau tuan-tuan buat pindah milik jual beli, confirm lah kena kan, lembaga hasil kan, duty stamp dia. Tapi untuk fee perintah pusaka, lembaga hasil dia tak kenakan lagi. Walaupun hari itu beberapa tahun yang lepas ada ura-ura lembaga hasil nak kenakan juga fee kan, tapi setakat ni belum lagi lah. Itu je. Okey. Itu JKPTG. Kalau melibatkan harta tuan-tuan di mahkamah tinggi, nilainya 2 juta ke atas. Yang tu tuan-tuan kena standby dekat poket tuan-tuan dalam 50,000 lah. Kalau nilainya 2 juta ke atas. Sebab tuan-tuan kalau melibatkan 2 juta ke atas, tuan-tuan kena wajib lantik peguam. Tak lantik peguam, tuan-tuan tak boleh buat. Sebab mahkamah ni ada satu proses dia, dokumentasi. Yang boleh buat peguam je. Kita walaupun hari-hari naik turun mahkamah, tak boleh nak buat dokumentasi macam tu. Dokumen. Jadi peguam yang kena uruskan. Okey, yang tu dia akan charge, peguam akan charge 2% lah. 2%. 2% tu saya kata 2% tu peguam kampung lah, peguam biasa lah, yang nama tak, yang terkenal tak ada. Kalau yang terkenal tu biasanya terpulang lah, sebab peguam dia tak ada kuasa yang menghalang berapa banyak fee nak kenakan, dia tak ada limit. Saya ada satu kes tuan-tuan, sahabat lah, hartanya tak banyak, 2.8 juta. Harta peninggalan bapaknya 2.8 juta. Dia proses ke mahkamah tinggi, peguam kenakan dia 2%.
Jadi dia kena standby lebih kurang berapa? 20, 20, 40, lebih kurang 5, berapa persen? Lebih kurang dalam 50,000 lah standby. Kena bayar pada peguam. Itu je. Yang tu wajib, tuan-tuan wajib. Tuan-tuan wajib lantik peguam. Kalau tuan-tuan tak lantik peguam, tak boleh nak buat. Itu sebab melibatkan mahkamah. Okey, baik. Jadi banyak harta susah, tak ada pun susah. Itu je lah. Dia campur sekali. Yang penting 2 juta ke atas. Itu mahkamah lah. Mahkamah. Itu prosesnya. Kalau Tuan Haji lebih 2 juta, bolehlah mula kurangkan. Ataupun terus tukar milik kepada anak-anak. Contohlah kan. Boleh. Itu je lah. Ya. Apa dia? Rumah saja. Tengok nilai rumahnya. Contoh tuan adik punya rumah ni dekat Setia Alam 2.5 juta. Mahkamah tinggi ya. 200,000. Itu 200,000 dekat JKPTG ya. Sebab rumah ni dalam kategori harta tak alih. Dia pejabat pembagi pusaka. JKPTG, pejabat ketua pengarah tanah dan galian. Dia dulu dia di bawah pejabat tanah lah. Dia adik-beradik dengan pejabat tanah. Itu je lah. Boleh. Yang menilai 2 juta itu, yang menilai 2 juta pejabat penilaian. Sebab sahabat saya ni tuan-tuan, dia senaraikan hartanya, mohon dekat JKPTG. Dia ada 9 keping geran tanah. Maksudnya tanah dia ada 9 keping lah. Saya pun dah agak dah, sebab satu ada kat Bukit Kapar, ada kat Mero, dekat Sungai Sedang. Memang kita dah tahu anggaran nilai kan. Tapi apa pun kita cuba dulu. Cuba dulu dekat JKPTG. Apabila kita submit dekat JKPTG tuan-tuan, akhirnya dalam sebulan 2, mereka maklumkan kes ini kena pindah dekat mahkamah tinggi sebab jabatan penilaian membuat penilaian hartanya 2.8 juta. Ini penilaian pejabat penilaian, bukan penilaian broker. Kalau penilaian broker 5 kali ganda lah kan tuan-tuan. Tanah tu. Contoh gitulah yang menilai. Ya. Dengan surat yang ada daripada sini, lantik lawyer akan uruskan dekat mahkamah. Sebab dia pun akan dalam surat tu dia terus bawa sila bawa kes ini ke Mahkamah Tinggi Shah Alam. Dia dah sebutlah. Jadi ke Mahkamah Tinggi Shah Alam maksudnya tuan-tuan kena lantik peguam. Jadi dia akan uruskan seterusnya lah benda tu. Permohonan barulah. Sebab tadi tak boleh mohon kat situ, dia kena mohon dekat sini. A dengan B prosedurnya berbeza. Tapi standby duit lah, itu je. Okey, boleh insya-Allah. Ada soalan boleh faham tuan-tuan? Okey, insya-Allah. Kalau faham insya-Allah kita rasanya cukup sekadar itu saja. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini dapat memberi sedikit manfaat pada tuan-tuan. Andai kata nasihat saya lah tuan-tuan, mudah aja. Andai kata adanya dah memang tuan-tuan terlibat dalam soal pusaka ni tuan-tuan, mohon, itu je. Mohon dulu. Selepas mohon macam mana ceritanya tu kemudian boleh tanya. Yang penting mohon. Kalau tuan-tuan hanya duk bincang tapi tak mohon, sampai bila-bila tak settle masalah. Kena buat permohonan. Okey? Baik, kita tutup majlis kita dengan sama-sama membaca tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.